Bab tentang waktu sembahyang zuhur. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, katanya, kuntu usalli zuhur, saya bersembahyang zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengambil segenggam pasir, anak batu, litabruda fi kaffi, supaya ia sejuk dalam genggaman saya, untuk saya letakkannya di tempat letak dahi saya bersujud. Saya bersujud di atasnya kerana terlalu panas. Diriwayatkan dari Katsir bin Mudrik dari Al-Aswad bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, qadar sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada musim panas, yakni sembahyang zuhur, yaitu pada ketika bayang menjadi 3 aqdam, 3 tapak kaki, ila 5 aqdam, hingga kepada 5 tapak kaki bayang. Wa fi syita, dan pada musim sejuk 5 tapak kaki hingga kepada 7 tapak kaki. Diriwayatkan dari Abu Dzar, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muazzin mahu melaungkan azan zuhur. Terus baginda bersabda, abrid, tunggu sejuk. Thumma arada an yu'adzinah, kemudian muazzin mahu melaungkan azan pula. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, abrid, tunggu sejuk. Marratain, 2 kali baginda berkata begitu, ataupun 3 kali. Hatta ra'ayna fai'at tulul, sehingga kami nampak bayang at-tulul, bonggol-bonggol ataupun longgokan pasir yang rendah lah. Itu makna tulul, longgokan pasir ataupun tanah yang rendah, yang ni pusu lah, supaya pusu, bukan bukit, tak pusu. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, inna syiddatal har min fayhi jahannam, sesungguhnya panas yang terlalu kuat itu adalah daripada wap neraka jahannam. Apabila panas kuat sangat, apabila panas bersangatan, fa'abridu bis salah, maka tunggulah waktu sejuk, tunggulah sejuk, tunggulah teduh sedikit untuk kamu mengerjakan sembahyang, yakni sembahyang zuhur di sini. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila panas kuat sangat, maka tunggulah sampai sejuk sedikit untuk kamu mengerjakan sembahyang. Ibnu Mawhab berkata bis salah, yakni fa'abridu bis salah, bukan fa'abridu anis salah. Beza lafaz. Fa inna syiddatal har min fayhi jahannam, kerana panas yang terlalu kuat itu adalah dari wap neraka jahannam. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah bahwa Bilal kana yu'adzinu zuhur, selalu melaungkan azan zuhur, idza dahadatis syams, apabila matahari tergelincir. Babun fi waqti salatil asr, ini bab tentang waktu sembahyang asar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya, yaitu Ibnu Syihab, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang asar ketika mana matahari masih lagi putih dan tinggi dan hidup, masih lagi hidup, dan orang yang pergi ke Awali, yang di kawasan pinggir Madinah, dapat sampai ke sana wasyamsu murtafi'ah,
dalam keadaan matahari masih lagi tinggi. Diriwayatkan dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan dari Zuhri bahawa beliau berkata, Awali, yakni kawasan pinggir Madinah itu terletak kira-kira 2 batu ataupun 3 batu. Qala, perawi berkata, dan saya rasa dia ada juga berkata atau 4 batu, yakni dari Madinah, dari pusat bandar. Seterusnya dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan dari Khaythamah, beliau berkata hayatuha. Tadi kan dalam hadis tadi dia kata matahari masih lagi putih, tinggi, hidup. Apa makna hidup? Hidup matahari. Hayatuha, yakni hidupnya matahari itu ialah antajida harraha, yaitu engkau masih merasakan kepanasannya. Itu makna hayat asyams, hidup matahari itu. Diriwayatkan dari Urwah bahawa Aisyah beliau berkata Aisyah menceritakan kepadaku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang asar ketika matahari masih lagi berada di dalam rumahnya. yakni matahari kelihatan dari dalam rumahnya qabla an tazhara, yakni sebelum matahari itu menghilang ataupun melepasi, yakni dinding rumahnya, yakni tidak kelihatan lagi dari dalam rumahnya. Diriwayatkan dari Ali bin Syaiban, katanya kami telah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Baginda mentakhirkan sembahyang asar madamat asy-syams bayda naqiyah, selagi matahari itu putih dan bersih. Seterusnya riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khandaq, mereka telah menghalang kita mengerjakan sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar. Mala Allahu buyutahum wa quburahum nara, semoga Allah memenuhkan, mengisi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Yunus Maula Aisyah bahawa beliau berkata, Aisyah menyuruh aku menuliskan untuknya mushaf, yakni sebuah Al-Quran. Wa qalat, dan beliau berkata, apabila engkau sampai kepada ayat ini, engkau beritahu kepadaku. Yaitu ayat mana? Ayat hafizu ala salawati was salatil wusta. Apabila saya telah sampai ke ayat itu, saya pun memberitahu kepada beliau. Beliau pun mengimlakkan begini kepada saya, hafizu ala salawati was salatil wusta wa salatil asri wa qumu lillahi qanitin. Kemudian Aisyah berkata, saya telah mendengar yang seperti tadi, seperti yang saya telah baca tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Zaid bin Thabit bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur pada waktu hajirah, yakni sebaik sahaja matahari tergelincir. Walam yakun yusalli salatan ashadda ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minha, dan tidak ada satu sembahyang yang baginda mengerjakannya yang mana lebih sukar kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sembahyang zuhur itu. Maka turunlah ayat hafizu ala salawati was salatil wusta, dan baginda bersabda, inna qablaha salatain, ataupun waqala, itu maknanya fa'il dia tu Zaid bin Thabit, yang perawi hadis ini, sesungguhnya sebelumnya ada 2 sembahyang dan selepasnya ada 2 sembahyang. Seterusnya dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sempat mendapat 1 rakaat sembahyang asar
sebelum terbenam matahari, maka berarti dia telah mendapat, yakni sembahyang asar itu. Dan sesiapa yang telah mendapat serakaat sembahyang fajar sebelum terbit matahari, berarti dia telah mendapat yakni mendapat sembahyang fajar itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ala bin Abdurrahman bahawa beliau berkata, kami masuk menemui Anas bin Malik selepas zuhur, faqama yusalli al-asr. Selepas itu beliau mengerjakan sembahyang asar. Apabila dia selesai bersembahyang, kami pun menyebutkan tentang segeranya beliau bersembahyang asar itu. Ataupun perawi Syak Anas itu sendiri menyebutkan tentang kenapa dia bersembahyang cepat itu. Dengan mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah sembahyang orang-orang munafik, itulah sembahyang orang-orang munafik, itulah sembahyang orang-orang munafik. Seseorang daripada mereka duduk sehingga kuning matahari, warna matahari itu. Fakanat baina qarnai syaitanin, dan matahari telah berada di antara dua tanduk syaitan. Ataupun ala, bukan baina, tapi ala qarnai syaitan, yani sehingga matahari berada di atas dua tanduk syaitan. Baru dia bangun dan mematuk 4 kali, la yadhkurullaha azza wa jalla fiha illa qalilah, di mana dia tidak mengingati Allah azza wa jalla dalam sembahyangnya itu kecuali sedikit. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terlepas sembahyang asar seolah-olah dia telah kehilangan ahli keluarga dan harta bendanya. Abu Daud berkata, Ubaidullah bin Umar menyebutkan utira. Perselisihan tentang lafaz ini berlaku pada Ayyub, ala Ayyub fihi, dalam menyebutkan lafaz ini. Zuhri meriwayatkan dari Salim dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda wutira, bukan utira, yakni dari segi maknanya sama, tapi lafaz itu. Seterusnya riwayat daripada Abu Amr yakni Al-Auza'i, wa dzalika antara, yakni ketika mana terlepas sembahyang asar tu, manakah waktu yang dikatakan apabila seseorang itu terlepas sembahyang asar seolah-olah dia telah kehilangan ahli keluarga dan harta benda dia tu, mana waktunya itu? Wa dzalika, iaitu pada ketika engkau nampak sesuatu di atas tanah ni, di atas muka bumi ini kuning. Engkau nampak kuning sesuatu, yang ini kerana kuningnya warna matahari itu. Pada masa itu baru sembahyang, itu makna termasuk dalam terlepas, masuk dalam terlepas sembahyang asar itu, bukan makna terlepas waktu. Nah, sekat dulu. Kita masih lagi dalam bab waktu ni. Panjang juga bab waktu ni, macam-macam cara dia. Ini bab tentang waktu sembahyang zuhur. Semuanya Imam Abu Daud buat mari ni tentang waktu sembahyang. Lepas tu dia mari kadang-kadang lagu ni, kadang-kadang lagu ni nak cerita punca khilaf ulama lah.
Iaitu kerana mereka, orang ni kata molek sembahyang awal, mana dia pegang dengan mana? Pegang dengan ni. Itulah tujuan dia. Orang ni kata sembahyang lewat tu, ketika teduh sikit, ketika tak panas dah sikit, hak tu lebih afdal. Dia ambil mana? Ada juga sini. Itulah dia nak cerita. Lepas tu apa yang dia tarjih hak ni, dia tidak pakai hak ni, itu masing-masing mengikut ijtihad masing-masing. Mengikut ijtihad masing-masing. Itu tujuan Imam Abu Daud. Misalnya dalam hadis yang pertama ni, hadis Jabir bin Abdullah, dia berkata, saya bersemayam zuhur bersama Rasulullah, saya ambil segenggan anak batu ataupun pasir, kepar dalam tangan. Lepas tu masa nak sujud, letak pasir tadi ataupun anak batu tu tempat sujud. Supaya apa? Supaya sejuk sikit. Kalau tu sujud di atas tempat, atas tanah tu panas. Ini menunjukkan bahawa sembahyang itu di awal waktu. Tu dia naknya. Sebab di awal waktu lah yang jadi panas tu. Kalau sudah teduh dah, tak panas dah lah. Orang yang dia faham bahawa sembahyang apa di zuhur tu hak lebih afdalnya awal, ni dia pegang dengan hadis ni. Saya selalu bersemayam zuhur bersama Rasulullah, iaitu pada waktu panas. Pada waktu panas. Waktu panas maknanya di awal waktu. Ini pegangan dia. Satu perkara yang boleh diambil daripada sini. Perkara yang kedua, perkara yang kedua, iaitu mengikut setengah ulama lah, yang dia faham, dia istimbak daripada hadis ini, iaitu tak boleh sujud kecuali dengan dahi atas tanah ataupun atas lantai itu. Maknanya hidung tidak memadai. Sebab di sini dia sebut untuk saya letakkan dahi saya, bukan hidung saya. Dahi saya. Ini perkara yang kedua, iaitu sujud. Pada ketika sujud kena dahi ni yang kena. Panah pun tak boleh, kena juga. Walaupun dengan kita letak pasir, dengan letak apa pun tak cara lah tu, tapi kena letak juga dahi itu di atas tanah. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, mengikut setengah-setengah ulama, ini menunjukkan bahawa tidak boleh menggunakan kain yang dipakai oleh seseorang itu untuk melapik. Misalnya kita kata ni lengan baju kita pakai baju gombal leluahkan lah. Kita letak, tak boleh letak kain gitu hak kita pakai. Tapi kalau serban tu suku lah, hak suku tu kita letak tu. Dia kata itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, pergerakan sedikit sebanyak dalam sembahyang tu tidak membatalkan. Sekadar tadi, mana ambil pasir genggam, duduk sembahyang ambil pasir genggam, sampai masa nak sujud letak pasir sujud, tak apa setara tu. Berdasarkan hadis ini. Itulah dalil-dalil bagi orang yang mengatakan begitu. Dalilnya hak tadi lah, dia ambil daripada hadis ni. Bagi orang yang tidak setuju, dia bantah. Dia bantah. Apa bantahan dia nya? Betul, kalau kita terima hadis ini panas sangat, menunjukkan supaya di awal waktu. Kalau kita terima memang di awal waktu sungguh, maka hadis ini sudah mansuh, kata dia. Satu, hadis ini sudah mansuh dulu, ni cerita dulu. Hak kemudiannya seperti hadis hak lepas ni kita baca apa nama ni, sahabat Nabi SAW nak ban, Nabi SAW kata abrid, tunggu sejuk dulu, biar sejuk dulu. Berkali-kali nak ban, mana masuk waktu dah lah nak ban tu, yang nak ban tu masuk waktu lah 2-3 kali. Nabi SAW suruh tunggu, dia tak bui.
Ini menunjukkan bahawa hak ni, hak panah ni cerita dulu. Memang di suatu ketika dahulu panah lah mana pun kena semaya awal. Bila kita tahu hak suruh sejuk ni hak kemudian, maka hak semaya lewat sikit pada ketika panas itu, hak tu yang lebih afdal. Hak ni lah yang memansuhkan hak ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kata dia kalau negeri yang panas, di negeri yang panas tidak nanti awal waktu pasir itu panas, kalau lewat sikit pun panas lagi, waktu asar tu pun panas lagi. Jadi ambil pasir letak depan nak suruh sejuk tidak semesti menunjukkan di awal waktu. Tu. Sampai waktu maghrib panas lagi, kata dia. Mungkin dia tak ada tudung, tak ada gapo, tak ada atap gapo, masjid terbuka gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga tadi kan, kesimpulan istinbat yang ketiga yang dibuat oleh setengah-setengah ulama, tak boleh sujud atas hidung, di batas hidung, kena sujud dahi, kut mana-mana. Dia ambil mana salah satunya hadis inilah, sebab dia kata untuk saya letakkan dahi saya. Maknanya mengikut golongan yang pertama tadi, dia kata kalau boleh hidung mestilah dia letak hidung, sebab hidung tu sikit nak banding dengan dahi ni luar, kena panas. Demon ni hak jawab ni pula, dia kata kata dia hidung pun panas sepatutnya juga, kau serah panas lagi daripada dahi itu. Ini tidak menunjukkan dahi kau, hidung kau hak wajib kena tu, tidak. Bahkan kita tak boleh katakan di sini dahi tu mesti kena, tak boleh. Kalau hidung saja tidak memadai, tak boleh. Kita tak boleh pegang dengan hak ni, kata dia. Tu Imam Abu Hanifah kata lagu tu. Maknanya kalau dalam semaya ni, kalau dahi ni tutup belakang, tidak panas pun. Ni tutup belakang, pakai serban kita kata. Sebab tu kita tengok sebelah luar ni pakai serban tebal pakai depan ni, macam mana nak kena ni dahi. Lepas tu dia tidak akak pakai atas, tak, setengah-setengah tu dia lilit tu rapat apa ke sini, macam nak tudung kening ni. Lepas tu semaya lagu mana? Hidung, dia kira ada hidung mengikut mazhab dia. Dengan sebab itu kita gaduh tegur lah kalau kita tengok lagu tu, terutama dia tu orang pandai, orang alim. Maka kita duduk bobel pula alim belakang, alim kau dia kita kata semaya dahi pun tak akak, tak boleh kata lagu tu. Dia ada cara dia. Jadi dia tolak ni dia tak terima. Sebab apa? Hak ni tidak menunjukkan dahi itu mesti. Tapi dia pun kata, semua kata kalau kena dahi hak tu lebih molek. Semua kata lebih molek. Cuma sah kan tidak sah semaya? Dia kata sah lagi. Tapi bagi orang yang mengatakan syarat kena dahi ni tak sah semaya. Jadi dengan sebab tu kita kena melera lah, kena jagalah. Jangan tak kena dahi tu ke mana-mana pun. Hak kita soal kita tahu mazhab tu, hak ni pendapat lagu ni tu suku. Hak kita nak buat ni molek, buat hak melera semua. Hak kita nak buat. Sebab ada pendapat yang mengatakan mana siapa tak sah semaya, jadi tak ada pasal. Dengan sebab itu moleklah kita biar kena dahi ni. Biar kena dahi. Supaya kena dahi itulah, maka elok pula. Mana kalau pakai piyah, kalau pakai serban, setengah-setengah orang tu kalau sebelah luar tu dia tak ada piyah, dia tak pakai serban, dia ambil sapu tangan dia ikat. Supaya apa? Supaya tidak lindung dengan rambut. Sebab kalau lindung dengan rambut pun supa juga, tak boleh juga. Tidak nanti lindung dengan serban, lindung dengan rambut pun tak boleh juga. Jadi untuk mengelak daripada itu, dia pakai tadi. Pakai tu molek lah untuk mengelak daripada tertudung tu. Tetapi kalau rambut tu memang orang tu botak, kalau misalnya kita kata, ataupun rambut dia memang tidak jatuh ke depan, tidak sampai tudung, tak apa. Tak apa juga, asalkan kena dahi. Dan kena dahi tidak semesti semua sekali dahi ni, sebahagian daripada dahi pun tak apa dah. Begitulah. Itu yang ketiga, berhubung dengan dahi ke ataupun hidung memadai.
Yang keempatnya masalah apa ni? Ni lengan baju. Lengan baju. Boleh ke tidak? Dalam mazhab Syafi'i ada pendapat yang mengatakan tak boleh. Mana kalau hak ni sebahagian daripada hak kita pakai ni tak boleh. Dia kena hak lain tak apa. Kalau hak lain, kalau hak lain tak apa. Ambil kain sebel letak situ, kain sejadah letak situ, tak apa. Tapi hak tubuh kita tak boleh. Demo ni tak setuju juga ni. Ramai lah hak tidak setuju tu. Termasuklah Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari ke apa. Dia kata kalau lengan baju pun tak apa-apa je. Sebetulnya ekor serban, kita ambil ekor serban ni panjang, tidak nanti panjang benar ekor serban, mengikut dia lah, mengikut demo ni. Hak kata tak apa, ekor serban ambil letak, tak apa, bagi dia. Tetapi setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata tak boleh nak ambil ekor serban, tak boleh. Begitu. Golongan yang pertama tadi yang kata tak boleh, kalau boleh mesti dia guna dah kain tu. Jadi dia mana kata tak mesti, biar dulu terbukti dulu dia tu pakai kain tu, baju dia ni, lengan baju dia tu luar besar ke, biar tentu dulu hak tu. Kalau selagi tak tentu, mana kita tahu dia pakai baju sekat ni baju dan dia tidak ada kain lain, mana kita tahu. Kita tak boleh buat kesimpulan bahawa tak boleh nak eret lengan baju ni untuk nak lapik tu, tak boleh, tidak jelas sini. Apalagi bagi ulama-ulama yang mengatakan bahawa hadis ini sudah mansukh, ini cerita dulu. Di antara ulama yang mengatakan bahawa hadis ini sudah mansukh, kalau dalam mazhab Hanafi Imam Tahawi, kalau dalam mazhab Syafi'i Subki. Di antara yang berpendapat bahawa hadis ni semaya pada waktu panah, dia awal waktu ni, hak tu hak lebih afdal. Hak ni sudah mansukh. Mereka inilah yang mengatakan sudah mansukh itu. Seterusnya Abdullah bin Mas'ud menceritakan qada sembahyang, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur. Maksud sembahyang di sini sembahyang zuhur. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Nasa'i disebutkan dengan jelas bahawa qadar yakni waktu, masuk waktu ataupun waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur setelah tergelincir matahari itu sebanyak mana. Kalau musim panas 3 tapak kaki, yang ni bayar dia. Selepas gelincir matahari 3 tapak kaki, bayar tu, hingga kepada 5 tapak kaki. Maknanya kalau dia berdiri, tubuh dia ni sudah lebih dah sikit, sudah lebih dah sikit tubuh dia. Lepas tu 5 tapak kaki bayar tu. Bayar dia tu, mana agak lewat lah ni pada musim panas. Pada musim sejuk 5 tapak kaki hingga 7 tapak kaki. Ini bergantung kepada tempat lah, tidak serupa ni. Ni cerita di Madinah, di negeri yang setara tu. Tapi kalau negeri lain tidak mestilah terikat dengan ni. Walau bagaimanapun, bagi orang yang mengatakan bahawa sembahyang zuhur itu lewat, inilah salah satu pegangan dia ni. Sembahyang zuhur itu lewat. Tidak kata sebaik saja segelincir matahari itu sembahyang zuhur selalu. Ni dalil dia. Hak tadi dalil golongan yang pertama yang mengatakan awal waktu. Hak ni golongan yang kedua yang mengatakan lewat. Seterusnya hadis yang ketiga, hadis Abu Dzar ni, muazzin nak melaungkan azan, Nabi SAW kata tunggu sejuk dulu. 2 kali atau 3 kali dia nak tapi Nabi SAW suruh dia tunggu sampai sejuk dulu. Ini hadis inilah yang dikatakan memansuhkan hadis yang pertama tadi, hadis ni. Sebab ni kemudian dan bukti bahawa Nabi SAW pelewat ni
iaitu 2-3 kali dah nak ban ni apabila masuk waktu dah barulah ban. Mana tidak kata bila masuk waktu tu sembahyang selalu, tidak, bahkan 2-3 kali lagu tu. Setengah-setengah ulama dia kata hak ni dalam perjalanan Nabi SAW buat lagu ni. Kalau di tempat sendiri tidak. Tapi tidak, banyak juga hadis-hadis yang menunjukkan bahawa di Madinah ketika tidak dalam perjalanan pun dibuat gitu. Dia buat gitu juga kalau sekiranya panas. Hadis ini juga menjadi punca kepada pahaman ulama yang mengatakan kalau sekiranya ada apa-apa hal yang boleh mengganggu seseorang itu dalam sembahyangnya dan menyebabkan dia tidak khusyuk, dia boleh pelewat sikit sembahyang dia tu. Jangan sampai kepada waktu makruh ataupun waktu haram, syaratnya jangan sampai ke situ lah. Tapi pelewat sikit tu tak apa. Tidak kata makna dia cuai terhadap sembahyang, dia melekakan sembahyang, tidak termasuk dalam hal tu. Tidak termasuk dalam alladzina hum an salatihim sahun, tidak termasuk dalam hal tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri pun buat. Dan hak ni disebut ni panas. Apakah hak ni khusus dengan panas saja? Situ dia tarik pula. Dia tarik pula. Sebab apa ya? Dia tengok illa dia suruh tunggu sejuk dulu tu kalau panas tu sebab apa? Sebab apa? Nak gapo yang buat lagi? Nak suruh khusyuk nak kata. Apa? Hak yang mengganggu kita khusyuk ni tidak panas saja. Banyak lagi benda lain. Banyak lagi benda lain. Dengan sebab itu makna kita kena bijaksana lah. Kadang-kadang setengah-setengah orang kadang-kadang setengah-setengah orang dia terlalu nak jaga jemaah. Bagus jaga jemaah tu dengan bini dia ke apa. Jadi sehingga kalau sama bini dia tu nak ajak sembahyang jemaah sama, bagus sekiranya tak ada apa-apa. Tapi kadang-kadang anak duduk jerit, anak duduk gatal, tidak salin lagi lampin, tidak salin lagi pampers. Dan kalau dia tinggal lagu tu, dia pergi nak sembahyang jemaah, hak ni pula jaga awal waktu pula. Lepas tu dia nak suruh sembahyang jemaah, kadang-kadang dia marah ke bini dia tu, kerana bini dia ni tidak ikut sembahyang sekali. Tak kena. Tak kena. Tak kena. Sebab bukan semua ulama sepakat masalah orang tina ni molek sembahyang jemaah lebih afdal sembahyang jemaah. Tidak semua sepakat. Tidak sepakat. Ke masjid tu lebih-lebih lagi lah. Bahkan Imam Abu Hanifah, kalau kita pergi ke negeri-negeri hak pakai mazhab Imam Abu Hanifah ni, tak ada ruangan orang tina dalam masjid. Tak ada. Muka orang tina tak ada. Bukan tempat dia sembahyang di masjid. Lepas tu jemaah pun tidak lebih. Hak lebih jemaah ni kepada orang lelaki, dia kata. Orang perempuan lebih baik sembahyang seorang. Situ susah dah. Jadi kita nak tekan dia tu suruh sembahyang jemaah sama tu, satunya tidak semua sepakat ulama. Yang kedua, apabila kita buat gitu kena tengok khusyuk ke tidak, mengganggu ke tidak sembahyang. Kalau kita tidak terganggu, dia anak duduk jerit. Anak duduk jerit. Kadang-kadang anak nak nak susu, nak apa, bergantung dengan dia. Banyak keadaan perempuan itu yang mana tidak perlu kita ikat ataupun menyusahkan dia sampai begitu. Dan kalau kita tidak jaga itu pun tidaklah orang kata tidak warak, tidak beragama, tidak termasuk waktu tu. Bahkan jaga hak khusyuk tu lebih afdal lagi, walaupun dia sembahyang seorang, walaupun dia sembahyang lewat sikit, lebih afdal. Gitu. Sebab baru ni kita sudah bicara dah masalah awal waktu tu tak ada satu pun hadis yang sahih hak kelebihan sembahyang awal waktu. Itu susah. Hak jemaah ni masih ada khilaf lagi. Hak jemaah berkenaan dengan orang perempuan tu. Begitu. Dia ambil daripada hak ni lah, hadis ni lah. Jadi adakah khusus dengan panas saja? Setengah ulama dia pegang dengan zahir, dia kata khusus dengan panas saja. Tapi setengah ulama
ashabul ra'i, dia tidak pakai ni zahir hadis ni saja dak, dia tengok maksud dia, illat dia tu gapo dia, iaitu menghilangkan khusyuk. Lepas tu bukan panas saja yang menghilangkan khusyuk, bahkan kita tengok Nabi SAW dalam hadis yang lain ada sebutkan bahawa kalau seseorang tu nak sembahyang dan hidangan sudah dihidangkan, dia suruh makan dulu. Buat apa? Lepas tu jangan seseorang tu bersembahyang dalam keadaan dia ditekan oleh dua perkara yang menekan, iaitu nak kencing, buang air besar dan air kecil. Itu bukan panas, bukan sejuk tu, tak ada kena-mengena. Apa ya dia tak sebut. Dia tengok banyak hadis-hadis yang lain. Ini semua menunjukkan kalau kita sembahyang juga, mana dia hilang khusyuk. Hak khusyuk tu hak naknya. Termasuklah ni. Cuma ini sebagai panduan. Kemudian ulama lah pula buat kesimpulan, tarik kesimpulan maksud dia tu. 2-3 kali dia kata gitu, sehingga kami nampak bayar tulun, bayar pusu ni dia rendah. Nak ada bayar tu dia lewat lah. Matahari tu jauh dah, maknanya condongnya barulah ada bayar dia. Kalau benda tu benda tinggi, bangatlah ada bayar. Ni hak rendah, dia nak ceritanya lewat, dia nak ceritanya sembahyang ni lewat. Nabi SAW pernah buat juga lagu tu. Nabi SAW buat macam-macam cara. Tujuannya nak beri panduan kepada kita, tidak kata dia jaga awal waktu sama, tak. Tengok keadaan. Kemudian Nabi SAW bersabda, bagi orang yang mengatakan illat dia tu panah, maka dia kata ni, inna shiddatal har min fayhi jahannam. Panah yang kuat sangat itu adalah daripada wak neraka jahannam. Sebab tu, sebab panah. Jadi benda lain tak ada, tak ada. Dengan sebab itu dia kata khusus ni hak boleh ni pada ketika panah saja, untuk sembahyang zuhur saja, untuk sembahyang lain tak boleh. Dan kerana sebab lain tak boleh, sebab Nabi SAW sudah sebut dah ni sebab dia. Tapi bagi golongan yang lain pula, ulama yang lain pula, dia kata tidak. Di sini Nabi SAW bukan nak cerita nak lari daripada wak neraka tu macam-macam, tidak. Kenapa kita tak boleh sembahyang awal? Sebab kita kena lari daripada wak neraka? Tidak. Dia nak cerita punca yang panah tu buat apa. Punca yang panah tu buat apa? Daripada wak neraka jahannam. Daripada wak neraka jahannam. Baiklah, kita kata wak neraka jahannam ni, dia panah ni tidak serupa juga kita kata. Jadi apakah wak neraka jahannam tu marinya tidak serupa? Mana di negeri yang sejuk ataupun kawasan-kawasan yang hak sini panah benar, sana sejuk benar, salji dah. Lagu mana? Pada masa yang sama. Kalau maksud masa tu mari wak tu, maka sepatutnya panah belaka muka bumi ni. Jadi situ ada kemuskilan. Di sini Nabi SAW tidak nak cerita, bukan makna pada masa tu, dia nak cerita punca yang jadi panas. Kita tahu setakat maknanya hak manusia dia tahu setakat ni punca panas ni matahari. Baik, kalau kita tanya lagi soal lagi, punca panas matahari tu mari mana pula? Susu pergi, dia puncanya daripada neraka. Kepanasan tu. Lepas tu satu tempat dengan satu tempat ni dia berbeza pula tu kerana banyak sebab-sebab lain. Yang jadi beza dari segi cuaca, suhu, panas dan sejuk tu, banyak sebab-sebab lain lah. Tetapi punca kepanasan tu, waktu nak cerita punca kepanasan, yang mana kalau matahari itu berada betul-betul di atas kepala kita, maka jadi panas lah. Sebab apa? Sebab punca tu dekat. Tu maknanya sampai kepada kita.
fa idza ishtadda al-har fa abridu bis salah. Apabila panas tu kuat sangat, maka kamu tunggu sejuklah. Jadi di sini apakah maknanya apabila panas kuat sangat, maknanya wak neraka. Apabila kita bertemu dengan hak neraka, molek kita lari. Apakah makna gitu? Tidakkah hak moleknya pada ketika neraka tu dipanaskan, maknanya ketika tu lah kita semayanya untuk menyejukkan lawan dia. Boleh jadi orang kata lagu tu. Tidak. Di sini hak abridu bis salah ni untuk kemudahan kita, untuk kemudahan kita. Bukan bermakna pada masa tu tak boleh semaya. Sebab kita tidak semaya pada masa tu, orang di tempat lain duduk semaya, dia tidak panas pada masa tu. Terutama hak duduk di negeri sejuk, dia duduk semaya. Kita tu yang menghadapi panas tu, dia suruh sejuk untuk kemudahan kita. Kenapa? Kerana apabila terlalu panas tu maknanya tidak ada khusyuk, tidak ada khusyuk. Jadi ulama tadi dia kata sepatutnya pada masa itulah semaya, sebab rahmat nak tudung, kita kata azab Allah. Ini gambaran ataupun kita kata fenomena azab lah, azab. Punca azab Allah SWT tu sepatutnya kita kena tudung dengan rahmat lah. Untuk mengatasi azab itu. Setengah-setengah ulama dia kata kita tak boleh nak fikir gitu bila dah Nabi SAW sebut secara macam saat ni, kita kena terima, tak usah duduk bahar. Tak usah duduk bahar. Nak tutup azab itu dengan rahmat, moleknya kita kena semaya. Dan dia tak sewi semaya, dia suruh pilih masa sejuk, kita pilih masa sejuk lah gitu. Itu yang jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua ulama bagi, iaitu bila wak neraka tu nyata itu bermakna mazhar, bagi mazhar ataupun tajalli ghadab Allah Subhanahu Wa Taala itu nyata pada masa itu. Tajalli ataupun pernyataan sifat murka Allah Subhanahu Wa Taala itu nyata, lebih nyata pada masa-masa yang lain. Ketika sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni murka dia tu nyata, kita tidak dibenarkan buat mengatasi nak lawan dia dengan cara buat apa-apa, tak boleh, kecuali kepada orang yang diizinkan. Dalam masalah ni kita tidak diizinkan, kita disuruh supaya tunggu masa sejuk sikit. Jadi macam mana kita nak lawan hak tu? Seperti mana ini mengikut pendapat yang kedua lah. Seperti mana di pada mahsyar, apabila semua orang ni dalam keadaan menghendaki syafaat, bantuan, pertolongan, semuanya senyap belaka, semuanya senyap. Nabi-nabi pun tak kata gapo, nabi-nabi pun tak kata gapo, senyap. Pasal apa? Pasal semua tahu bahawa itu masa itu adalah masa mazhar ataupun tajalli ghadab, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya hak boleh keceknya siapa dia? Iaitu orang yang diizinkan. Nabi kita, dialah yang mengadu, sebab dia diizinkan. Mana kena ada keizinan daripada syarak, kena ada keizinan daripada syariat, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab ni serupa juga, yakni tajalli murka Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih nyata pada masa itu berbanding pada masa yang lain. Yang tajalli ghadab dia tu nyata dalam bentuk tu, dia nyata banyak bentuk. Kemurkaan dia tu nyatanya dalam banyak bentuk. Tapi salah satu bentuk yang sentiasa dialami, selalu dialami oleh orang, iaitu dalam bentuk itulah panas tu. Kalau nak kiranya gempa bumi, seperti berlaku tsunami baru-baru ni, dan banyak itu semua pernyataan kemurkaan Allah SWT, sifat qahar dia, sifat jabbar dia. Nak nyata hak tu lah tu, nak menyata hak tu. Syadidul iqab dia tu, sifat tu nak menyatakan hak tu.
Tetapi hak tu jarang-jarang, hak selalu nampak tiap-tiap hari. Kalau orang yang ada negeri dia mengalami musim panas, hak ni nampak. Pada masa tu tak boleh kita nak kata apa, kecuali kita kena ikut syarat. Di sini syarat suruh kita tunggu masa sejuk. Jadi tidak ada hak untuk kita nak sembahyang. Kita nak kata sepatutnya kita berdoa lah pada masa tu. Sembahyang ni pun dalam bentuk doa juga. Sepatutnya kita berdoa lah pada, tak boleh. Dan muka syarat kata kita tunggu sejuk. Kita tak boleh nak guna akal kita kata sepatutnya dah nyata kemurkaan Allah, sepatutnya pada masa tu lah kita berdoa. Tak boleh. Tak boleh lagu tu. Kecuali yang diizinkan. Di sini kita tidak diizinkan. Itu jawapan yang kedua. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, idza ishtadda al-har fa abridu 'anis salah. Anis salah. Fa abridu 'anis salah. Hak tadi bis salah serupa aja maksud dia lebih kurang. Kerana panas yang kuat sangat tu berpunca daripada wak neraka jahanam. Jadi maknanya di sini bukan makna langsung waktu, tapi nak cerita sini punca kepanasan itu. Hak secara langsung kita dapat daripada matahari. Matahari itu daripada mana? Jadi punca hak sebenarnya ialah neraka jahanam. Lepas tu hak sejuk pula ada ke? Sejuk tu pun neraka juga. Sebab dalam hadis yang lain disebutkan neraka kuat sangat, makan sama sendiri, sehingga dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan nafas 2 kali setahun. 2 kali setahun. Satu waktu dia keluar hak panas, satu lagi waktu hak sejuk. Sebab itulah kesan panas sejuk tu ada pada kita di muka bumi ni. Mana punca dia mari situ belakang. Mari situ belakang. Seterusnya riwayat daripada Jabir bin Samurah bahawa Bilal selalu berzuhur apabila tergelincir matahari. Ini mana dalam keadaan biasa, dalam keadaan tidak terlalu panas sangat, dan untuk menunjukkan masuknya waktu. Di sini juga Imam Abu Daud nak cerita bahawa ban ni untuk semaya ke untuk waktu. Ada 2 pendapat ulama. Bagi ulama yang mengatakan ban ni untuk waktu, mana dalil dia? Hak ni. Mana bila masuk waktu ban, tidak semestinya apabila ban tu kita nak semaya selalu. Dia kata di sini bila selalu ban zuhur apabila tergelincir matahari. Sedangkan hadis sebelum pada ni dia suruh sejuk dulu. Dia ada kalau musim panas, kalau panas sangat dia suruh tunggu sejuk dulu. Ini bermakna ban tu boleh untuk menandakan masuk waktu, tetapi semaya tidak semesti semaya selalu. Tak mesti semaya selalu. Ini menunjukkan ban itu untuk waktu, kerana waktu, yang ini nak menyatakan masuk waktu, bukan kerana semaya. Adapun orang yang mengatakan ban itu disunatkan kerana semaya hak fardu tu lah. Dengan sebab itu dia kata hadis tadi, apabila nak ban Nabi SAW tak bui, nanti dulu, tunggu sejuk dulu. Kalau lah ban tu boleh, mana Nabi SAW suruh dah lah. Kalau molek dia suruh dah, tentulah dia nak ban, termasuk waktu dah lah. Ini tidak Nabi SAW suruh tunggu, tak suruh ban. Ini menunjukkan ban tu untuk semaya, sunat untuk semaya tu, bukan waktu, bukan untuk waktu. Begitu juga kalau seseorang tu dia tinggal semaya subuh misalnya, tinggal semaya, seperti yang berlaku kepada Nabi SAW dengan sahabat-sahabat dia sendiri. Tinggal semaya subuh, dia ban juga walaupun lepas pada waktu, terbitlah matahari, ban juga. Ini menunjukkan ban tu bukan untuk waktu, tetapi untuk semaya.
Kata golongan yang kedua. Jadi hak mana hak molek? Hak mana hak moleknya? Kita tengok keadaan. Mana kalau tempat tu perlu kepada panduan, pada panduan, dan orang ramai, orang ni bukan serupa pula latar belakang dia, keadaan dia, pekerjaan dia tak serupa, molek kita jaga waktu. Soal nak sembahyang selalu, tidak sembahyang selalu, itu soal lain. Tapi waktu sebagai panduan kepada orang bahawa telah masuk dah waktu zuhur, telah masuk dah waktu asar, itu bah. Dan apabila nak sembahyang tu tidak bah pula dah qamat saja, adalah keadaan umum. Tapi kalau seseorang tu dalam perjalanan ataupun dia kumpulan dia sahaja je, tu tak payah. Tak payah bah untuk menunjukkan waktu, tak payah. Sebab sama-sama tahu belakang dah masuk dah waktu, cuma kita tak sembahyang lagi. Kita tak sembahyang lagi. Apabila kita nak sembahyang, barulah bah. Sebab apa? Supaya tidak terlalu jauh antara bah dengan sembahyang tu. Supaya tidak terlalu jauh. Hak tu yang lebih moleknya. Kalau sekiranya kumpulan tu kumpulan yang sama, berada di satu tempat, tidak mengelirukan orang, dan semuanya tahu tentang waktu gapo, moleknya kita melera, kita ambil bah tadi untuk sembahyang. Lebih utama kalau kita berikan untuk sembahyang. Tetapi kalau macam di masjid-masjid umum gini, ni molek bila saja masuk waktu. Seperti mana yang berlaku lah, seperti mana yang diamalkan sekarang ni pun macam tu. Memang molek dah lah, betul dah lah, gitu. Babun fi waqti salatil asr. Ini bab tentang waktu sembahyang asar. Dulu pun kita selalu jumpa dah hadis-hadis ni, lebih kurang je. Imam Abu Daud, kita kena ingat, semua dia nak cerita dalil-dalil bagi ulama yang berbeza pendapat itu. Yang ni ada yang mengatakan sembahyang asar tu molek pada awal waktu, ada yang mengatakan molek lewat sikit, tu je. Hak yang ketiganya hak tak molek. Semua kata tak molek. Semua kata tak boleh. Waktu yang ketiga. Dan waktu itu kalau sengaja dicari dan dituntut, maka itu bukan cara orang yang beriman molek, cara orang munafik. Tetapi kalau awal waktu dengan lewat sikit tapi belum lagi kuning, tu tak apa, masih lagi khilaf dan boleh dipakai tu. Dia ada tiga perkara di sini ya Imam Abu Daud nak sebut. Yang pertamanya awal waktu sembahyang asar ketika matahari masih lagi putih, tinggi, hidup. Dan kalau orang nak pergi ke awali tu boleh pergi. Sampai ke sana tu dalam keadaan matahari masih tinggi lagi. Jauhnya sejauh mana? Dalam riwayat yang kedua tu dia sebut 2 batu, 3 batu, bahkan sampai 8 batu pun ada dalam setengah-setengah riwayat tu. Apa makna lagu ni beza ni? Tak jadi masalah beza lagu tu. Puak-puak anti hadis apabila dia dapati ada dalam hadis beza lagu ni, tu dia kata tengok tak boleh pakai, tak serupa. Faham mana saya nak pergi? Dia tidak tahu bahawa kawasan pinggir ni orang panggil luah. Hak paling dekat dengan Madinah tu 2 batu, lepas tu hak paling jauh tu 8 batu. Apa yang pelik ni? Rumah orang tidak duduk tepi alik 2 batu tu saja, ada hak jauh. Masing-masing cerita tu mengikut keadaan luah. Sebab kita kata kawasan pinggir, Kota Baru, Kubai Kriah, Kubai Kriah tu sepi kan, luah. Begitulah juga. Jadi masing-masing ni cerita mengikut keadaan. Hak paling dekat 2 batu. Seterusnya riwayat hak ni semua riwayat ni mana tak sampai kepada Nabi SAW. Riwayat maqtu' orang panggil tak sampai kepada Nabi SAW. Ni yang mentafsirkan sejauh mana tu 2 batu, 3 batu ke apa tu pendapat Zuhri. Hak ni pula Khaisamah, hayatuha, hidup matahari tu maksudnya engkau merasai kepanasan dia, masih panas lagi matahari tu, tidak sejuk. Itu maknanya masih lagi hidup. Pada masa itulah sembahyang. Diriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW sembahyang asar, matahari masih lagi dalam rumah dia. Mana daripada dalam rumah dia tu nampak lagi matahari.
nampak lagi matahari, makna tinggi lagi lah matahari. Awal ini menunjukkan sembahyang asar tu awal. Kalaulah matahari itu sudah tak nampak dah, lepas ke belakang dah daripada dinding rumah dia, menunjukkan rendah ni lah matahari ni dah. Makna matahari dalam rumah dia lah, makna nampak daripada dalam rumah tu nak. Sebab rumah dia ni bukan sebab rumah kita yang lindung ni. Sebab negeri dia tu negeri yang kurang hujan, jarang-jarang hujan. Dan duduk terdedah gitu, terbuka. Adapun kita ni tak boleh pasal banyak hujan. Sekurang-kurangnya dia ada ruangan-ruangan yang terbuka begitu, supaya mudah lah, supaya mudah kalau musim panas boleh tidur di luar gitu. Tapi masih lagi dalam lingkungan rumah, orang lain tak nampak. Mudah. Nak duduk dalam tu panas. Cara bentuk rumah dia tu berbeza. Golongan yang mengatakan bahawa ni tidak menunjukkan awal waktu, dia kata. Orang yang mengatakan tidak awal waktu Nabi SAW sembahyang lewat, hadis ni juga dia pegang. Sebab dia kata masih lagi nampak daripada dalam rumah dia, sebab dinding rumah dia tu rendah, dia kata. Dia bagi kot tu pula. Sebab dinding rumah dia tu rendah, nampak lagi walaupun rendah dah matahari pun nampak lagi, duduk dalam rumah lagi. Dia kata gitu. Tetapi yang jelasnya mengikut kebanyakan ulama, dia faham sini matahari itu masih tinggi lagi. Itu maksudnya. Seterusnya riwayat daripada Ali bin Syaiban ini. Ali bin Syaiban. Tapi hadis ini tidak kuat dan dhaif. Pasal apa? Sebab Muhammad bin Yazid al-Yamami dan begitu juga Yazid bin Abdurrahman yang meriwayatkan hadis ini kepada dia majhul mengikut ulama rijal, maka hadis dia dhaif. Bukan hak atas tu tak jadi masalah, situ tu tak jadi masalah. Ali bin Syaiban tu tak apa. Dia kata dia pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakhirkan sembahyang asar selagi matahari ini masih lagi putih dan bersih. Mana tidaklah awal. Inilah pegangannya orang yang mengatakan dia sembahyang lewat sikit. Sembahyang lewat pun tidaklah sampai kuning dan matahari itu. Dan kalau pun ada, kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada masa itu untuk menunjukkan harus, boleh lagi. Bukan sokmo. Ada pun hak dia katakan amalan orang munafik tu, itu kalau buat sokmo lagu tu. Kalau jadikan amalan, bahkan menganggap hak tu pula lebihnya. Hak tu pula, masa tu pula lebih. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW mentakhirkan sembahyang asar. Tapi kalau kita mengambil kira sanad dia yang ada dua orang perawi yang majhul tu, maka tidak kuatlah di sini. Tidak kuat. Tak boleh jadi dalil. Hak kebanyakannya hak awal tu, hak lebih banyak hadis-hadis dia. Maka hak itulah lebih afdalnya. Mengikut kebanyakan ulama. Seterusnya riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Khandaq, perang Khandaq ni pada tahun yang kelima Hijrah. Sebabnya dipanggil Khandaq tu sebab digali parit, ada sekeliling kawasan Madinah, kawasan orang Islam tu digali parit. Sebab apa? Orang Islam tak ramai, orang kafirnya pula ramai. Nak mari ni lagu mana pokok dia nak serai mari ni, pakak dengan pokok Yahudi pula. Jadi pendapat seorang sahabat Nabi, Salman Al-Farisi, dia ada pengalaman kalau lagu ni dia gali parit. Bila gali parit tu dia nak mari payah lah. Parit tu luah lah galinya. Kira-kiranya kalau kuda mari dia akan jatuh, dan dia akan jatuh dalam tu dia tak boleh nak naik, nak lompat. Tinggi lah kalahnya. Gali parit, maka boleh terkawal lah, keadaan tu boleh terkawal. Dia mari pun dia akan duduk sebelah sana, jadi main panah je lah, bani panah gitu. Nak turun hari tak boleh. Sebab itu dipanggil Khandaq. Perang Khandaq ataupun Ahzab orang panggil juga. Ahzab. Sebab dipanggil perang Ahzab tu kerana gabungan orang-orang kafir tu untuk menghancurkan orang Islam. Banyak kumpulan dia, sebab tu dipanggil Ahzab.
yang dipanggil perang Khandaq ni sebab gali parit tu. Dia segitu. Hak tula. Nabi SAW kata mereka telah menahan kita, menghalang kita daripada bersembahyang wusta, sembahyang asar. Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka, yakni semasa hidup mereka, dan kubur-kubur mereka selepas mati dengan api. Dengan api. Yakni Nabi SAW doakan keburukan untuk mereka. Di sini satu perkara lain pula, iaitu tentang sembahyang asar itu, berkaitan dengan sembahyang asar juga, tetapi dia nak cerita perkara lain pula, iaitu kelebihan sembahyang asar. Kelebihan sembahyang asar, dan sembahyang asar itulah yang dimaksudkan dengan salatil wusta dalam Quran. Salatil wusta dalam Quran, sebab Nabi SAW sebut di sini. Hak tu hendaknya, maknanya kelebihan sembahyang asar itu sendiri. Munasabah lah kalau dalam riwayat kemudian ni dia kata seorang yang terlepas sembahyang asar tu macam dia kehilangan ahli keluarga dia dan harta benda dia. Tapi dalam riwayat tu terlepas tu mengikut tafsiran Al-Auza'i-nya, terlepas daripada waktu yang terpilih. Maknanya sembahyang tu pada waktu telah kuning tu, sesuatu tu telah jadi nampak kuning. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan terlepas sembahyang? Nabi SAW terlepas sembahyang asar ni sekadar tu? Tidak. Terlepas ni terlepas sungguh. Sampai lepas maghrib baru dia sembahyang, baru dia sembahyang asar, terlepas sungguh. Bukan seperti mana dalam situ tu. Situ pun mengikut setengah-setengah ulama, dia kata terlepas asar, terlepas sungguh. Waktu tu makna kehilangan ahli keluarga dan harta benda dia tu, bukan terlepas daripada waktu yang terpilih seperti kata Al-Auza'i. Itu pendapat Auza'i. Orang lain pula kata terlepas sungguh waktu asar. Ini menunjukkan waktu asar dan sembahyang asar itu adalah perlu dijaga dan istimewa, sembahyang yang istimewa. Disebutkan dalam Quran sebagai salatil wusta. Walau bagaimanapun Imam Abu Daud dia tahu sembahyang wusta ni khilaf ulama. Berapa banyak? Banyak sangat pendapat ulama khilaf tentang apakah yang dimaksudkan dengan sembahyang wusta. Apa sebab ulama tu khilaf? Dia nak cerita. Sebab tu dia amal hadis yang kedua ni, hak selepas ni. Hadis Aisyah suruh satu orang tu tulis Quran untuk dia. Apabila sampai sini kamu rayak aku. Hak ni sembahyang asal lagi. Hak asal lagi tu, iaitu Zaid bin Thabit. Nabi SAW sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur itulah yang paling berat kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka turun ayat hafizu ala salat wa salatil wusta. Maknanya sembahyang wusta di situ sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur, bukan sembahyang asar. Hak Nabi SAW tinggal sembahyang asar tu, nampak salatil wusta tu sembahyang asar. Dan begitu juga hadis Aisyah, dia suruh orang itu bagi tahu kepada dia tu pun menunjukkan sembahyang asar juga. Tetapi hadis Zaid bin Sabit menunjukkan sembahyang zuhur, waktu hak wusta. Sebab ayat ni turun berkenaan dengan hak sembahyang zuhur, hak sahabat berasa sukar itu. Sebelumnya ada dua sembahyang dan selepasnya ada dua sembahyang. Dalam riwayat dia sebut. Jadi dah muka 5 kita letak atas mana-mana pun kalau kita pakai tu, maknanya sebelumnya ada dua sembahyang, selepasnya ada dua sembahyang juga. Kalau nak kira mana-mana pun. Tapi di sini yang dimaksudkan daripada qarinah, daripada dalil-dalil keadaan itu menunjukkan bahawa salatul wusta itu ialah sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur. Setengah ulama mengatakan, dia kata lagu ni, inna qablaha salatain wa ba'daha salatain. Sebelumnya ada dua sembahyang, selepasnya ada dua sembahyang, maksudnya 2 rakaat sembahyang. Selepasnya ada 2 rakaat sembahyang. Sembahyang zuhur ada,
sunat qabliyah. Ba'diyah dia ada, asar tidak. Sebelum dia ada lah, selepas dia mana adanya. Tak boleh kan semaya lepas asar. Lepas tu kalau orang kata maghrib, ada juga. Maghrib tu masih khilaf. Bahkan ramai ulama mengatakan hak qabliyah maghrib tu sudah mansuh. Sudah mansuh. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan tidak mansuh. Maknanya ada ba'diyah saja. Maknanya hak sebelum dia tu tak ada, hak selepas dia tu ada sunat. Kalau isyak pun begitu juga. Dalam hadis disebut hak selepas tu, hak sebelum tu mana tidak jelas. Hadis yang khusus berkenaan dengan sembahyang sunat qabliyah. Hak isyak tu secara jelas tak ada. Kecuali hadis umum lah. Kecuali hadis umum. Hadis umum di antara azan dan sembahyang tu, maknanya ada sembahyang baina kulli adzanain salatun, itu hadis umum waktu tu. Hadis umum. Tetapi hak khusus yang disebut dalam hadis hak sembahyang sunat ni, hak sebelum isyak tu tak ada sebut. Tak ada sebut. Begitu juga subuh. Subuh ni sebelum ada, hak selepas tak ada. Hak ada dengan jelasnya sebut dalam hadis-hadis yang sahih, yang terang, zuhur. Sebelum ada, selepas ada. Ini mengikut setengah ulama. Kalau kita pakai lagu tu, ya jelas juga, boleh juga. Maksudnya zuhur lah, hak jelas. Hak jenis sembahyang hak lepas dia pun ada, sebelum dia tu pun ada. Kalau hak lain, nampak kalau ada pun pernah suatu ketika dulu, bukan sampai akhir ada. Bukan sampai akhir. Gitu. Kemudian berhubung dengan salatul wusta ni, ada 19, 20 pendapat nah. Apakah yang dimaksudkan dengan salatul wusta? Walaupun jumhur ulama dan kebanyakan sahabat, kebanyakan tabi'in mengatakan sembahyang asar itu hak tu salatul wusta. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i, ramailah mengatakan sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar. Hatul hak kebanyakan. Tapi ada lagi yang lain, sembahyang subuh, sembahyang zuhur. Imam Abu Hanifah ada juga pendapat dia kata sembahyang subuh dalam satu riwayat. Yang ketiga sembahyang asar. Yang keempat maghrib, kerana maghrib ni kata dia tak boleh qasar dalam pada ketika musafir. Pasal apa? Dan maghrib ni kata dia sebelum dia sembahyang qahar, selepas dia tu sembahyang derah. Itu makna sembahyang wusta. Duduk tengah, sembahyang hak tengah tu. Jadi makna dia mengambil kira sembahyang hak duduk tengah-tengah tu, dia ambil kira lagu tu lah, mengikut berdasarkan apa nama ni, athar lah. Sebenarnya jadi khilaf tu berdasarkan athar yang banyak. Yang kelima, semua sembahyang wusta berlaku, semua sembahyang. Yang keenam, sembahyang jemaah. Yang ketujuh, zuhur pada hari-hari lain, tapi kalau hari Jumaat, sembahyang Jumaat. Yang ke-8, isyak, kerana ia terletak di antara dua sembahyang yang tidak boleh diqasar. Isyak. Mana dia mengambil kira wusta tu, mana sembahyang yang duduk tengah. Duduk tengah di antara dua sembahyang yang tidak boleh diqasar. Itu mengikut pendapat lah. Sembahyang duduk di antara dua sembahyang yang tidak boleh diqasar, yang di subuh dan maghrib tidak boleh diqasar. Tetapi mengikut jumhur ulama ni, dia kata sembahyang wusta tu bukan makna tengah. Kalau tengah boleh kata belakang lah, tengah jadi muka 5. Tengah belakang boleh kata belakang, mana-mana pun. Maksud wusta di situ mengikut merekanya iaitu sembahyang yang istimewa, yang lebih. Yang lebih, itu makna wusta. Seperti apa ni, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat pertengahan. Bukan makna pertengahan umat hak duduk tengah, dak. Mana umat yang istimewa, umat yang ada kelebihan. Wasat tu maknanya gitu. Dan biasanya orang yang lebih, yang istimewa, dia sifat dia tu sederhana, tengah. Duduk tengah. Yang ke-9 sembahyang subuh dan isyak. Yang ke-10 subuh dan asar. Yang ke-11 sembahyang jemaah. Hak tu sembahyang wustanya.
sembahyang Jumaat. Yang ke-12 sembahyang witir. Yang ke-13 sembahyang khauf, itu sembahyang wusta. Yang ke-14 sembahyang hari raya haji. Yang ke-15 sembahyang hari raya puasa. Yang ke-16 sembahyang duha. Yang ke-17 salah satu daripada 5 sembahyang 5 waktu lah, tapi dengan tidak tentu lah, dengan tidak tentu, salah satu, tak tahulah, waktu Allah SWT saja ya tahu. Yang ke-18 sembahyang subuh ataupun asar, mana secara atau gitu bergile-gile. Ada ketikanya wusta tu kena subuh, ada ketikanya kena asar gitu. Yang ke-19 tawakuf, tak saya kata lah ke mana-mana, ikut surah Tuhan. Tak saya kata. Yang ke-20 ada yang kata sembahyang malam, salatul lail. Mana 20 dapat tentang salatul wusta. Jadi bagi ulama yang tak saya terima sembahyang wusta tu sembahyang asar, sebab dia kata ni dalam hadis Aisyah tu, dia suruh rakyat ke dia apabila sampai pada ayat hafizu ala salawati was salatil wusta wa salatil asri. Maknanya di sini salatul wusta wa salatil asri, ataf ni ataf dengan waw, ataf dengan waw lil mughayarah, menunjukkan lain-lain. Maknanya sembahyang asar dia sebut suku kan tu, salatul wusta sebut suku, dan ataf dengan waw menunjukkan salatul wusta tu bukan asar lah, hak lain. Itu menunjukkan sembahyang wusta tu bukan asar, sebab ataf dengan waw. Kalau tidak, apa makna ataf dengan waw? Dia bagi kot tu, dia bagi kot. Kemudian hadis yang pertama tu habasuna an salatil wusta mala Allahu buyutahum wa quburahum nara. Salatil asri di situ mengikut setengah-setengah ulama, dia kata ini mudraj minar rawi, bukan hak Nabi SAW sendiri kata salatil asr. Nabi SAW kata hak tu je, habasuna an salatil wusta mala Allahum buyutahum wa quburahum nar. Hak tu salatil wusta tu tafsiran salah seorang perawi, yakni mudraj minar rawi, bukan kata-kata Nabi SAW. Dia bagi hak tu. Aisyah tu dia kata wow tu ada wow. Bila ataf dengan wow makna lain, tidak hak tu lah. Orang yang terima hak ni sembahyang wusta tu sembahyang asar, dia kata wow ni wow tafsiriyah. Wow ni bukan wow ataf, tetapi wow tafsiriyah. Wow mentafsirkan salatul wusta tu apa, iaitu sembahyang asar, iaitu dengan makna iaitu, bukan dengan makna dan, bukan dengan makna dan, dengan makna iaitu. Yang ni sebab wow tu wow tafsiriyah, dia pakai macam tu. Itulah sebab jadi berbeza tu. Imam Abu Daud dia nak cerita, dia amal hadis ni, apakah demo hak tak terima hak asal tu ni terang ni lah, dia ada cara dia faham. Sebab tu jadi khilaf tu. Kadang-kadang dalil ni khilaf, dalil tu dalil sama, cara faham tu lain tu, sebab jadi berbeza pendapat. Kadang-kadang dalil lain-lain, sebab tu jadi berbeza. Dia mentarjihkan dalil ni, hak ni mentarjihkan dalil ni, hak ni kata sudah mansuh, hak ni kata tidak mansuh lagi. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang hadis tu lah, cuma cara faham tu berbeza, menyebabkan mereka berbeza pendapat. Itu tujuan Imam Abu Daud mari hadis ni. Dia nak suruh kita perhati, bagi orang yang mengaji, dia tahulah ni cara dia nya. Apa yang dia tak terima ni, sebab dia faham gini, dia faham wow ni wow ataf, bukan wow tafsiriyah. Jadi hak banyak tadi pendapat sampai 20 tadi, dia tengoklah sembahyang ni, dia kata juga, kalau kita nak kata asar ni ada juga zuhur ni, apa kenaan dengan zuhur, dia sebut salatul wusta. Kalau kita perhati dia sebut zuhur di sini ni, maknanya payah, susah, berat kepada sahabat-sahabat Nabi pada masa tu. Dia pun kata sembahyang wusta tu makna tidak tentu kat mana-mana, asalkan susah kepada seseorang. Pas kesusahan tu tidak serupa kepada orang tu, tak serupa pula. Orang ni susah sembahyang ni, orang ni susah sembahyang ni. Jadi wusta tu mengikut masing-masing. Ada juga yang berpendapat begitu.
Sebab apa? Sebab dia tengok kepada hadis-hadis yang lain, nampaknya tidak tetap. Apa begitu? Supaya kita ni ambil berat belaka lah, supaya dengan malam qadar itulah juga bulan puasa ni Lailatul Qadar tu tidak tentu. Tu sebab apa? Supaya kita buat belaka. Supaya kita buat belaka. Ni pun lebih kurang tu lah. Seterusnya, sesiapa yang dah satu rakaat sembahyang fajar sebelum terbit matahari, makna dia dah. Dia dah tu maksudnya dah tunai. Satu pendapat. Satu lagi makna dia dah, maknanya dia dah dari segi hukum wajib dia tu. Dia sudah kena sembahyang. Maknanya kalau seseorang tu dia mari kotor, lepas tu dia suci. Suci tu sekadar setara mana? Sekiranya kalau dia sembahyang dah sarakaat, maka dia kena sembahyang. Sembahyang tu dia kena sembahyang. Wajib lah atas dia sembahyang, dia kena qada lah maknanya. Dah nak mandi gapo tak ada lagi kita kata. Tak ada nak mandi gapo. Iyalah lepas maghrib tu kena qada lah asar. Begitu juga zuhur. Golongan yang pertama kata kalau maksudnya dah tu dah wajib, apa makna dia kata asar dengan subuh ni hak lain? Lagu mana hak lain? Dak, dia kata tidak makna wajib ni, kata dia. Dengan makna dah, orang panggil sembahyang tunai, kata dia. Sembahyang tunai. Sembahyang tunai. Bukan qada. Walaupun hak 4 lagi tu sembahyang dalam waktu maghrib. Hak 3 lagi tu saja dah dalam waktu asar. Mana lebih banyaknya dalam waktu maghrib. Orang panggil sembahyang asar tunai lagi. Hak soal kurang molek tu soal lain tu. Ada juga yang mengatakan sesiapa yang dah satu rakaat, mana dia dah jemaah. Dia dah jemaah. Mana boleh pahala jemaah? Boleh pahala jemaah. Kalau dia dah rakaat, boleh pahala jemaah. Ada yang mengatakan kalau sesiapa yang dah, dia dah dengan rakaat itu maknanya rokok. Dia pergi tu imam duk rokok. Makna dia dah. Mana kalau sujud tak dah rokok. Mana dia gitu dia dah rokok sekali kata imam. Makna dia dah rakaat tu. Dia dah rakaat tu. Ada juga yang kata lagu tu. Macam-macam lah pendapat. Hadisnya ni. Hadisnya ni. Seterusnya ni Anas, dia sembahyang cepat asar tu. Dia kata orang Nabi SAW kata sembahyang orang munafik ni duk tunggu matahari tu kuning, mana sehingga matahari tu duduk di antara dua tanduk syaitan, baru dia sembahyang. Baru dia sembahyang. Itu makna tak molek lah. Jadi munafik di sini munafik kafir kau ni, nifaq i'tiqadi kau, nifaq amali. Zahirnya kita tengok sini masih lagi nifaq amali, dia Islam lagi. Sebab apa? Nabi SAW sebut di akhir tu dia tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Mana ingat juga. Kalau munafik tu tak ingat langsung. Kalau munafik orang kafir tu di mana ingat juga sikit. Ingat sikit, tidak ingat banyak. Bagi orang yang mengatakan dia ni Islam, dia pegang dengan hak tu lah. Apa yang dua tanduk syaitan itu? Sebab syaitan oleh kerana orang sembah matahari. Nabi SAW tak pergi sembahyang pada masa itu pasal apa? Pasal orang yang menyembah matahari, dia sembah matahari pada masa itu. Dan bila sembah matahari ni syaitan suka lah. Sebab apa? Dia boleh jadi sembah matahari itu dengan hasutan syaitan juga. Oleh kerana dia ni makhluk yang kecewa, dia pergi duduk, biar jadi nampak orang sembah dia hakikatnya. Itu yang dikatakan duduk di antara dua tanduk syaitan. Syaitan duduk situ dekat matahari itu. Duduk situ tu duduk sungguh. Sebab apa? Dia nak orang yang sembah dia. Orang sembah dia. Sebab matahari sembah matahari itu pun sebab dia juga. Dia nak orang sembah dia. Satu lagi pendapat maksud dianya di antara dua tanduk syaitan. Tanduk tu makna kekuasaan, mana boleh ke syaitan. Boleh ke syaitan, orang yang mengikut kuasa ataupun pengaruh syaitan.
Seterusnya sembahyang asar itu penting. Jadi sehingga dikatakan sesiapa yang terlepas sembahyang asar itu seperti mana dia telah kehilangan ahli keluarga dan harta benda. Ada anak pinak mati habis. Lenyap habis, tinggal sorang dia. Ada harta benda habis, susah payah duduk cari habis, tinggal sorang. Begitulah. Jadi kerugian dia tu. Dan hak ni dia akan nampak akan datang lah. Di akhirat nanti baru dia nampak. Itulah tentang kelebihan sembahyang asar itu dan keutamaannya. Munasabahlah kalau kebanyakan ulama mengatakan salatul wusta tu ialah sembahyang asar itu. Kemudian riwayat satu lagi tu utira tu serupa aja makna dia seperti tadilah. Kemudian tafsiran Al-Auza'i, hak terlepas tu maksud terlepas sembahyang asar tu terlepas waktu yang terpilih. Yang ni kalau dia sembahyang ketika matahari tu sudah kuning dah, semua benda ni nampak kuning dah, pada masa tu pun termasuk dalam hak tadi juga mengikut dia. Tapi mengikut ramai lagi ulama yang lain mengatakan tidak, maksud terlepas tu terlepas sungguh. Yang dileka dianya sampai dia tak sembahyang asar dalam waktu, tak sembahyang asar dalam waktu dia. Habis dah tu sapat kebak. Sekarang itulah kita berhenti dulu malam ni. Dan lepas ni kita berhenti lah cuti ya. Cuti puasa ni. InsyaAllah kita akan sambung pula lepas raya lah. Lepas raya tu, lepas seminggu lepas raya, lepas tu lah. InsyaAllah. Allah.